يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah mengguna pakai kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat sebagai hari ilmu di Manis FM. Setiap jam 6 petang kita akan bersama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di FB Manis FM. Dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insya-Allah untuk Talaki Safinatun Najah minggu ini mengguna pakai kitab Safinatun Najah. Kalau saya ni adalah hak edisi Jawi. Saya pakai hak edisi Jawi, hak asal. Edisi Jawi ada lain daripada hak saya pakai, ada juga. Dan ada kitab Safinatun Najah hak edisi Rumi. Jadi saya pakai edisi Jawi hak lama. Kalau kitab Safinatun Najah edisi lama, edisi Jawi hak lamanya muka surat 2 baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala wa bil qadri, ataupun boleh juga baca dengan wabil qadari, wabil qadri ataupun wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kemudian hak kitab Safinatun Najah edisi Jawi hak saya ni, terjemahan dia ada di sebelah bawah. Dan keenam daripada 6 rukun iman. Kita masih lagi pembicaraan di rukun iman yang 6 perkara. Jadi sekarang masuk kepada rukun iman yang ke-6, percaya. Percaya itu terjemahan kepada iman. Iman adalah at-tasdiqul qalbi, membenar hati, percaya hati pada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadar diterjemah dengan takdir. Wabil qadri diterjemah dengan pada takdir Allah. Dia qadar, satu lagi takdir. Satu makna sahaja antara qadar dengan takdir. Qadar, qaf, dal, ra. Takdir, ta, qaf, da, ya, ra. Satu makna. Qadar, takdir. Kadang-kadang kita sebut dengan qadar, takdir.
Jadi hak Arabnya wabil qadri, terjemahannya takdir. Itu satu makna saja. Qadar, takdir. Baiknya baik qadar takdir. Dan jahatnya jahat qadar takdir. Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah lah di pembicaraan rukun iman yang keenam ni mungkin banyak selok lah untuk pembicaraan rukun iman yang keenam. Hak rukun iman kita yang kelima dahulu, satu rukun iman yang kelima, tetapi banyak perkara-perkara yang wajib kita imani. Berkaitan dengan barzah, berkaitan dengan tiup sangkakala yang pertama, tiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan kembali, dihimpung di mahsyar. Kemudian ada syafaatul uzma, ada hisab, ada terima catatan amalan, ada mizan, haud, titiang sirat, syurga dan neraka. Jadi di rukun iman yang kelima, satu rukun iman, tetapi banyak perkara yang kita wajib imani pada rukun iman yang kelima. Rukun iman yang keenam, satu rukun juga. Kita wajib imani dua pegangan. Jadi di rukun iman keenam, satu rukun, kita wajib imani dua pegangan. Sebab di rukun iman keluar dua pegangan. Kalau kira rukun iman yang kelima, lagi banyak yang wajib kita imani. Rukun iman yang keenam, dua pegangan yang kita wajib imani. Tetapi berbeza dengan beriman dengan hari qiyamah, hari kesudahan. Rukun iman yang kelima, walaupun banyak perkara yang wajib kita imani, insya-Allah kita orang Islam yang beriman pasti beriman dengan kesemua perkara yang wajib kita imani di rukun iman yang kelima. Tetapi di rukun iman yang keenam, walaupun dua pegangan sahaja, hak di rukun iman yang wajib kita imani, tetapi yang paling banyak terpesong adalah hak di rukun iman yang keenam. Yang mana rukun iman yang keenam, jadi saya cerita secara umum terlebih dahulu, secara kasar terlebih dahulu. Hak berkaitan dengan rukun iman yang keenam ini berkait dengan sifat kudrah Allah, sifat iradah Allah, sifat ilmu Allah. Jadi berkait dengan sifat iradah, sifat kudrah, sifat kudrah, sifat iradah, sifat ilmu Allah, kira-kiranya sudah masuk di rukun iman yang pertama. Beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Beriman dengan Allah yang bersifat dengan wujud, qidam, baqa'. Bersifat dengan kudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam. Jadi termasuk beriman kepada Allah di rukun iman yang pertama, sudah masuk di dalam itu beriman dengan Allah yang bersifat dengan kudrah, iradah dan ilmu. Jadi pembicaraan rukun iman yang keenam adalah pembicaraan beriman dengan kudrah, iradah, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kira-kira mari rukun iman yang keenam sudah masuk di bawah beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, rukun iman yang pertama. Tetapi apabila Jibril alaihissalam tanya Nabi SAW berkaitan dengan iman, Nabi datangkan hak rukun iman yang keenam yang sudah terkandung di bawah rukun iman pertama sebagai rukun iman yang asing.
bukan setakat Nabi SAW datangkan rukun iman yang keenam sebagai rukun iman yang asing daripada rukun iman yang pertama. Bahkan ketika Nabi menjawab pertanyaan Jibril AS berkaitan dengan iman, Nabi jawab, apabila ditanya oleh Jibril, akhbirni anil iman, cerita akan daku ya Muhammad berkaitan dengan iman. Nabi SAW menjawab, antu minabillah, bahawa engkau beriman dengan Allah, wa malaikatihi, dan malaikat bagi Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, wal yaumil akhiri, dan hari kesudahan. Nabi asingkan yang keenam, bahkan Nabi ulang, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Antu mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri. Nabi tidak sambung dengan wal qadari khairihi wa syarrihi. Sebaliknya Nabi ulang wa tu'mina bil qadari. Adapun rukun iman yang sebelum tu, Nabi hanya pakai ataf dengan waw. Pakai ataf sahaja. Adapun balaghahnya Nabi SAW pada hadis Jibril, Nabi ulang akan amil dan muta'allaq dia kerana penting, penekanan. Wa tu'mina bil qadari. Ni terkadang kalau kuliah yang pakai whiteboard, saya tulis hadis ni untuk menunjukkan di manakah Nabi ulang. Wa tu'mina bil qadari. Antu mina billahi wa malaikatihi. Dan malaikahnya Nabi tidak kata wa tu'mina bi malaikatihi. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Nabi tak kata wa tu'mina bi kutubihi. Sama dengan wa rusulihi, sama dengan wal yaumil akhiri. Tapi yang keenam Nabi tekan balik wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Jadi di sini ulama bahas panjang kenapa Nabi ulang balik wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, ada sebagai satu penekanan, satu penjagaan supaya kita amati, kita penting hak rukun iman yang keenam, kerana di rukun iman yang keenam lah keluarnya pegangan-pegangan yang terpesong daripada pegangan yang sebenar, pegangan ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama tadi saya sebut, rukun iman yang keenam, dia sudah masuk di rukun iman yang pertama, beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah, iradah dan ilmu. Tapi Nabi datangkan hak berkaitan dengan kudrah, iradah, ilmu di rukun iman yang asing yang keenam. Kemudian ketika Nabi menjawab keenam-enam rukun iman, Nabi menekan yang keenam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Ini hak berkaitan dengan rukun iman yang keenam. Jadi sidang pendengar selok talaki Safinatun Najah, ambil peluang molek lah. Hak selok talaki Safinatun Najah ni hari Jumaat, hari ilmu. Jadi dalam selok talaki Safinatun Najah ni, dia ada pula live FB, mana sidang pendengar boleh ambil daripada live FB, share lah sebagai simpanan sendiri untuk diulangi. Sebab banyak perkara-perkara yang sangat-sangat penting kita amati molek, titik berat molek hak di rukun iman yang keenam. Hak keluarnya dua pegangan. Keluar dua pegangan. Dalam kitab ni menyebut qadar. Terjemahannya menyebut takdir.
Dalam hadis Jibril pun menyebut wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Dan engkau beriman dengan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis menyebut qadar, dalam kitab ni pun wabil qadri menyebut qadar. Di dalam terjemahan percaya pada takdir. Jadi qadar, takdir sama sajalah. Kemudian sidang pendengar pasti sentiasa dengar satu laginya adalah qada. Hak rukun yang keenam bukan hanya qadar. Satu laginya qada. Qada yaqdi qadaan. Satu lagi qada. Qaf, dad, alif, hamzah. Qadar, qaf, dal, ra. Qadar. Kalau ejaan Rumi, qada, Q-A-D-A, lepas tu dia cotek atas tu. Kalau qadar, Q-A-D-A-R. Jadi, qada dan qadar. Sebaliknya, dalam kitab hanya menyebut qadar. Terjemahan menyebut takdir. Dalam hadis menyebut qadar. Jadi, qadanya letak di mana? Jadi, hak ni hak bagi peringkat permulaan ni. Dan kita terkadang dalam hadis Nabi menyebut qada. Tidak menyebut qadar. Dalam kitab sendiri pun terkadang menyebut qada. Tidak menyebut qadar. Ada kitab yang menyebut kedua-dua. Menyebut kedua-dua ni pula ada yang menyebut qada dan qadar. Ada yang menyebut qadar dan qada. Dalam kitab kita ni menyebut qadar sahaja tanpa sebut qada. Ada kitab menyebut qada tanpa sebut qadar. Ada kitab menyebut kedua-dua. Dimulai dengan qada dan qadar. Ada dimulai dengan qadar dan qada. Kenapa seumpama tu? Apakah perbezaan dia? Ni kata insya-Allah selok talaki Safinatun Najah pembicaraan hak rukun iman yang keenam yang keluar dua pegangan tadi ni akan perinci satu-satu. Biar kita faham molek antara qadar, qada, qada dan qadar ataupun qadar dan qada. Dia qadar dan qada ni dari segi bahasa Arab, qada satu, qadar satu. Qada makna dia sendiri, qadar makna dia sendiri. Tetapi kaedah bahasa Arab apabila didatangkan qada tanpa qadar, dalam kitab kita ni qadar tanpa qada, kedua-dua makna bagi qada dan qadar akan bersekali. Sekarang qada satu makna lain, qadar satu makna lain. Perkataan lain-lain dan makna lain-lain, dua pegangan yang lain-lain. Dua pegangan yang lain-lain. Antara dua pegangan ni ada yang terpesong. Terpesong ni ayat kitab lah. Terpesong ni salah, sesak lah. Dalam bab rukun iman keenam. Kita bicara bab iman ni. Terdahulu ketika membicarakan hak rukun iman yang kelima berkaitan dengan barzah apa semua. Sebelum bicara barzah, bicara berkaitan dengan khatimah, kesudahan kehidupan seseorang yang kita maklum ada dua kesudahan. Satu husnul khatimah, kesudahan yang elok. Satunya su'ul khatimah, kesudahan yang buruk. Jadi bicara bab husnul khatimah adalah pergi kepada iman. Persoalan barzah pun sama, pergi kepada persoalan iman. Perkiraan di mahsyar nanti, perkiraan adalah iman.
Syarat untuk dapat syafaat Nabi SAW adalah iman. Syarat syurga Allah Subhanahu Wa Taala adalah iman. Begitu juga apabila kita mati, kita ada anak cucu kita yang beribadah kepada Allah. Kita mati, kita pada masa hidup, kita ada sedekah jariah. Pahala akan berpanjangan daripada ibadah yang dilakukan oleh anak cucu kita. Daripada sedekah jariah kita yang diambil manfaat, kita akan dapat pahala berpanjangan. Syaratnya, kita mati dalam iman husnul khatimah. Kemudian, anak-anak cucu kita buat ibadah, semayang, puasa dan apa-apa ibadah yang lain. Syarat ibadah mereka diterima oleh Allah. Syarat ibadah mereka berpahala. Bila ibadah anak cucu kita berpahala, kita ibu bapa, tok nenek akan dapat pahala secara automatik. Syarat anak cucu kita tadi tu beriman, berakidah, lengkap ke enam rukun iman. Ini bicara bab iman. Yang mana terdahulu selok talaki Safinatun Najah, mengguna pakar kitab Safinatun Najah, saya membicarakan berkaitan dengan bahagian rukun agama, Islam satu, iman satu, ihsan satu. Yang mana Islam warisi pusakai daripada ibu bapa, iman tidak warisi, tidak pusakai daripada ibu bapa. Iman ni kena tanam oleh ibu bapa sebelum masuk membalik. Apabila kita balik, kita sendiri wajib tanamkan ilmu berkaitan dengan iman akidah dalam akidah kita masing-masing orang yang sudah balik. Jadi berkaitan dengan iman ni adalah menjadi asas kepada agama. Iman menjadi asas pada ketaatan. Iman adalah usuluddin, iaitu tapak agama. Penting sangat-sangat semayang. Semayang tiang agama. Tapi iman tapak agama. Ini bicara bab tapak agama. Jadi sidang pendengar ambil molek satu-satu. Kalau nak mengulangi macam sebut tadi, ambil daripada FB Radio Manis FM, kemudian share, kemudian simpan untuk didengari dan insya-Allah satu selok. Jadi hak berkaitan dengan rukun iman yang keenam ni dua pegangan. Tapi terkadang sebut qada, terkadang sebut qadar. Bahasa Arabnya apabila qada dan qadar dua perkataan dan dua pegangan yang maknanya asing-asing, bila disebutkan satu daripada dua, macam dalam kitab ni sebut qadar, dia akan bersekali dengan makna qada. Bila sebut qada, dia akan bersekali dengan makna qadar. Apabila sebut qada dan qadar, qada makna dia, qadar makna dia, makna masing-masing. Sama juga bila sebut kata qadar dan qada. Qadar makna dia, qada makna asing-asing. Tapi kalau sebut qada saja ataupun dalam kitab ni sebut qadar sahaja, maka kedua-dua tu makna akan bersekali dalam satu perkataan. Antara sama ada qada sahaja ataupun qadar sahaja. Kemudian saya nak pergi kepada apakah makna asing-asing antara qada dan qadar. Jadi insya-Allah lah saya akan sebut qada dan qadar. Sebut qadar dan qada pun boleh. Sebut qada dan qadar pun boleh. Sebut qadar dan qada pun boleh. Dia antara qada dan qadar ataupun qadar dan qada, satunya adalah beriman dengan kehendak Allah, ketentuan Allah, ketetapan keputusan Allah yang bersifat dengan iradah. Kita mengaji kaedah sifat 20.
Sifat yang ke-8, sifat iradah, yang akan dibicarakan secara tafsil, secara halusi, secara terperinci. Apa dia iradah? Kemudian apa dia ta'alluq iradah? Mana fungsi sifat iradah? Allah yang bersifat dengan iradah menghendaki, menentukan, menetapkan, memutuskan segala-gala perkara. Itu ta'alluq bagi iradah. Kemudian satu laginya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Jadi sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Allah yang bersifat dengan sifat kudrah, yang melakukan, yang menjadikan, yang perbuat segala-gala perkara yang dikehendaki, yang ditentukan oleh Allah, yang bersifat dengan iradah. Itu dua pegangan. Satunya kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah pada azali, pada sedia kala. Satunya sampai masa sebagaimana kehendak ketentuan Allah pada azal, Allah melakukan, Allah menjadikan. Itu pergi kepada kudrah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, iradah, kehendak ketentuan Allah pada azal. Yang kedua, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Ini dua pegangan. Satunya kehendak ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Satunya perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Kemudian hak kehendak ketentuan Allah tu biasanya kalau tengok pada buku-buku baru disebut ketentuan azali. Ketentuan azali dengan makna azali tu qadim lah. Azali qadim satu makna, azali qadim dengan makna tidak ada permulaan, dengan bahawa Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah telah menentukan, telah menetap, telah memutuskan segala-gala perkara. Bila Allah menentukan, Allah menetapkan, Allah memutuskan pada sedia kala. Tidak ada permulaan. Pada sedia kala. Jadi ringkasnya, ketentuan azali. Satu. Sampai masa sebagaimana yang ketentuan azalinya, berlakulah perkara tersebut. Dalam setengah-setengah buku baru ni, disebut sebagai pelaksanaan ketentuan. Disebut seumpama tu. Mungkin sidang pendengar hak muda-muda ni, mungkin lebih faham seumpama tu. Satunya ketentuan azali, satunya pelaksanaan ketentuan. Apa makna pelaksanaan ketentuan? Sampai masa sebagaimana yang ditentukan pada azal, berlaku segala perkara pelaksanaan dia. Kesemuanya adalah pelaksanaan tadi datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Itu dua. Ketentuan azali, iradah, pelaksanaan ketentuan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, iaitu pergi kepada sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pergi pula, ni satu peringkat ni. Secara perlahan-perlahan ni, secara secara slow-slow ni, secara perlahan-perlahan. Tak ada lah kata nak cepat-cepat. Sebab itulah kemungkinan untuk rukun iman yang ke-6, selok talaki Safinatun Najah ni, mungkin banyak selok jugalah. Jadi kemungkinan selok akan datang saya akan sebut. Minggu ini selok yang kedua. Kemudian minggu ini selok yang ketiga. Mungkin saya sebut selok yang keberapa. Hak kemudian ni. Hak minggu ini selok yang pertama. Jadi insya-Allah selok akan datang akan sebut selok yang kedua, selok yang ketiga dan seterusnya.
Jadi mudah sedikitlah kalau untuk mengikuti mana dengar slot yang kedua dah. Contohnya, insyaAllah di slot akan datang. Jadi kena cari slot yang pertama. Tak boleh dengar tengah gitu. Kena ambil daripada awal. Buka dalam FB Manis FM. Adalah slot-slot yang terdahulu. Jadi, yang pertama, ketentuan azali. Yang kedua, pelaksanaan ketentuan. 2 pegangan. Kemudian, ada 2 nama. Satunya qada, satunya qadar. Ataupun disebut dengan qadar dan qada. Saya insyaAllah pakai jalanan Imam Asy'ari, qada dan qadar. Jalanan Imam Maturidi, qadar dan qada. Kita biasanya sentiasa dengar adalah jalanan. Jalanan tu bahasa Melayu. Bahasa Arab menyebut mazhab. Kita biasanya dengar mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Di tempat kita mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Itu mazhab jalanan Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab fiqh. Adapun mazhab jalanan Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab iman, atau dalam bab Islam, dalam bab iman, dalam bab akidah, keluar 2 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, sama ada jalanan Imam Asy'ari rahimahullah ataupun jalanan Imam Maturidi rahimahullah. Jalanan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ataupun jalanan Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Jadi ada 2 mazhab, 2 jalanan. Jalanan Imam Asy'ari, jalanan Imam Maturidi. Jadi kalau biasa mengaji kaedah sifat 20, mazhab Asy'ari, mazhab Maturidi ni insya-Allah lah akan sentiasa dengar dan biasa dengar. Bukan hanya mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Itu Ahlussunnah Jamaah dalam bab fiqh, dalam bab Islam. Jadi antara jalanan Imam Asy'ari dengan jalanan Imam Maturidi, pegangan ketentuan Allah pada azal iradah, kemudian pelaksanaan ketentuan Allah qudrah, sama sahaja antara jalanan Imam Asy'ari dan juga jalanan Imam Maturidi. Sama sahaja. 2 pegangan yang sama. Beriman Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala-gala kepada azal sampai masa pelaksanaan ketentuan. Beriman bahawa semua yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Sama saja 2 pegangan ini bagi jalanan Imam Asy'ari dan juga jalanan Imam Maturidi. Dari segi jalanan tu sama saja. Yang bezanya ketentuan azali tu, qada ataupun qadar. Pelaksanaan ketentuan tu, qada ataupun qadar. Di situ sahaja yang beza antara mazhab Asy'ari dan juga mazhab Maturidi. Mazhab Asy'ari, insya-Allah saya akan bawa jalanan mazhab Asy'ari sebab jumhur ulama mengikut jalanan mazhab Asy'ari dalam bab panggilan rukun iman yang ke-6. Dalam bab pegangan, 2 pegangan ketentuan azali daripada Allah, pelaksanaan ketentuan iaitu perbuatan Allah yang bersifat dan qudrah sama, tapi dari segi panggilan nama, kebanyakan ulama mengikut panggilan nama hak jalanan Imam Asy'ari, iaitu yang pertama, ketentuan azali iradah adalah qada. Pelaksanaan ketentuan sampai masa semua yang berlaku adalah perbuatan Allah yang bersifat qudrah, jalanan Imam Asy'ari dipanggil qadar. Jadi kalau kita memulai dengan qada dan qadar, itu jalanan Imam Asy'ari.
Sebab antara ketentuan dan pelaksanaan ketentuan pasti akan disebut ketentuan terlebih dahulu. Sebab diumpamakan ketentuan sebagai pelang. Kemudian sampai masa dipanggil pelaksanaan pelang. Itu. Jadi antara pelang dengan pelaksanaan pelang, antara ketentuan azali dengan pelaksanaan ketentuan azali, pasti akan disebut dengan hak ketentuan azali terlebih dahulu, barulah disusuli dengan pelaksanaan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Jadi kalaulah kita jumpa mana-mana kitab, mana-mana huraian yang memulai qada dan qadar. Rukun iman yang keenam beriman dengan qada dan qadar. Itu jalanan Imam Asy'ari. Qada, ketentuan azali. Qadar, pelaksanaan ketentuan. Macam mana pula dengan jalanan Imam Maturidi? Hanya sebalik sahaja. Hanya tukar sahaja. Hanya sebalik sahaja. Ketentuan azali, qadar, yang jalanan Imam Asy'ari qada. Pelaksanaan ketentuan perbuatan Allah yang bersifat qudrah, jalanan Maturidinya qada, yang jalanan Imam Asy'arinya qadar. Begitu saja. Mudah je lah. Tapi kena sidang pendengar kena ambil faham molek juga. Sebab kalau sidang pendengar buka mana-mana kitab, sidang pendengar dengar mana-mana pengajaran, ada qada dan qadar, ada qadar dan qada. Jadi kalau sidang pendengar dengar qada dan qadar, itu jalanan Imam Asy'ari. Qada, ketentuan azali, iradah. Qadar, perbuatan Allah, jadi pelaksanaan ketentuan, itu adalah qudrah. Kalau qada dan qadar. Dengar pula kemudian qadar dan qada. Jadi qadar, ketentuan azali. Qada, pelaksanaan ketentuan, jalanan Imam Maturidi. Yang mana insyaAllah saya akan bawa jalanan Imam Asy'ari, qada dan qadar. Tetapi dari segi ahli lughah, ahli bahasa Arab, macam bahasa Melayu lah, dia ada ahli bahasa Melayu, ada pakar bahasa Melayu, begitulah. Dari segi ahli lughah bahasa Arab, mereka lebih cenderung kepada qadar dan qada jalanan Imam Maturidi. Itu di kalangan ahli lughah. Mereka lebih setuju, mereka lebih cenderung kepada jalanan Imam Maturidi, qadar dan qada. Tetapi kebanyakan ulama usuluddin mengikut jalanan Imam Asy'ari, qada dan qadar. Itu jikalau disebut secara dua, qada dan qadar, ataupun sebaliknya qadar dan qada. Dalam kitab kita ni sebut qada sahaja ataupun qadar sahaja. Dia akan kedua-dua makna masuk sekali. Kalau di sini, dan keenam percaya pada takdir Allah. Apa takdir Allah? Ketentuan azali dan pelaksanaan ketentuan. Kedua-dua makna masuk sekali. Percaya pada takdir Allah dengan makna percaya kepada ketentuan azali iradah dan pelaksanaan ketentuan, iaitu perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Disebut takdir saja di sini. Terjemah daripada orang Arab, wabil qadri, sebut satu saja disebut takdir ataupun qadar, masuk kedua-dua makna, termasuk makna qada sekali dengan makna apa dia qadar, apa dia takdir. Dua pegangan, iaitu ketentuan azali iradah dan pelaksanaan ketentuan perbuatan Allah, iaitu kudrah. Sama juga dengan apabila jumpa kitab, jumpa dalam hadis, jumpa dalam kitab, menyebut beriman dengan qada daripada Allah. Tidak menyebut qadar, hanya menyebut qada daripada Allah. Kenapa sebut satu? Sebut qada, qadarnya mana? Cukup. Bila sebut qada sahaja, apa makna qada? Ketentuan azali, iradah dan pelaksanaan ketentuan perbuatan Allah, kudrah. Sama je. Kalau sebut qadar saja, masuk kedua-dua makna.
sebut qada saja masuk dua makna. Tapi kalau sebut qada dan qadar, jalanan Imam Asy'ari, qada ketentuan azali, qadar pelaksanaan ketentuan. Kalau sebut kata qadar dan qada, jalanan Imam Maturidi, qadar ketentuan azali, qada pergi kepada pelaksanaan ketentuan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Ini untuk slot yang pertama, slot talaki Safinatun Najah pada membicarakan rukun iman yang keenam. Jadi insya-Allah untuk slot-slot akan datang akan memperinci lagi bagi tiap-tiap satu daripada dua pegangan, iaitu qada ketentuan azali dan qadar pelaksanaan ketentuan, dan pergi pula kepada macam mana pegangan-pegangan yang terpesong, pergi pula kepada qada dan qadar, perkara yang baik iman dan taat qada dan qadar, perkara yang jahat kufur dan maksiat qada dan qadar. Jadi mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan ilmu pemahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tanamkan masing-masing di akidah, di kepercayaan kita dengan kepercayaan yang putus untuk melengkapkan keenam rukun iman, termasuk rukun iman yang keenam, beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا طيبة يا طيبة يا دعوى الأعيانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دعوى العيانا